Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Mac bersama saya Ardi Harman Marzi dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur dan tajuk utama untuk malam ini. Polis siasat dakwaan Raja Dadah India didalangi warga Malaysia. Juga penduduk Gaza berkongsi roti ketika berbuka. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa India mengenai dakwaan bos Raja Dadah India adalah warga negara Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein bagaimanapun berkata hasil semakan pangkalan data Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman juga mendapati penama yang ditahan oleh Lembaga Kawalan Narkotik NCB India pada Sabtu lalu tidak berada dalam mana-mana maklumat pengedaran dadah di dalam negara. Bagaimanapun, JSJN sedang mendapatkan maklumat daripada pihak Pegawai Perhubungan Keselamatan SLU India berkait dakwaan terbabit. Razaruddin berkata PDRM khususnya JSJN amat menitik beratkan kerjasama antarabangsa dalam membanteras aktiviti pengedaran dadah. Beliau berkata komitmen itu dapat dilihat melalui penlibatan Malaysia dengan agensi antarabangsa seperti Pejabat Jenayah dan Dadah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu DEA dan Australian Federal Police. Baru-baru ini media India mendakwa bos kepada Raja Dadah India merupakan seorang pengedar filem warga Malaysia yang mempunyai hubungan rapat dengan selebriti industri filem Tamil. Dakwaan itu dibuat oleh A. Shankar yang merupakan wartawan kanan dan pemilik media Savuku dalam satu wawancara di YouTube. Empat penjawat awam terdiri daripada seorang pegawai penjara, dua anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan seorang kaki tangan kesihatan daerah antara 978 individu yang ditahan berkaitan dadah menerusi operasi tapis bersepadu dan operasi tapis khas di seluruh Kelantan sejak 1 Mac sehingga semalam. Menerusi operasi itu, pelbagai jenis dadah turut dirampas, termasuk piliaba membabitkan nilai keseluruhan lebih RM378,000. Kita telah mengadakan ops di keseluruhan di seluruh daerah dan dalam tempoh tersebut kita telah berjaya menangkap seramai 978 orang dan 855 kes telah dibuka di mana pelbagai kesalahan, dan dalam tangkapan ini berumur antara 15 hingga 91 tahun. Dan kes ini melibatkan 884 warga tempatan dan 94 warga asing. Dan termasuk juga kali ini 4 penjawat awam dan 1 pelajar sekolah yang berusia 16 tahun. Tambah beliau, mana-mana penjawat awam yang terbabit dengan dadah dianggap serius. Malah setiap kali ops tapis dijalankan, terdapat tangkapan membabitkan penjawat awam sama ada melibatkan penyalahgunaan dadah ataupun ketuk. Sementara itu, kesemua suspek ditahan di bawah Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan Akta Racun 1952. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan hari ini. Angkara berebut harta seorang warga Mas didakwa membunuh abang kandung dan kakak iparnya dengan menggunakan sabit sawit minggu lalu. Tertuduh Chi Koi Heng, 63 tahun, dituduh membunuh Chi Koi Sia, 74 tahun dan isterinya Koh Eng Lai di sebuah ladang kelapa sawit di Pantai Remis. Bagaimanapun, Cik Koi Heng yang juga seorang tukang kebun hanya mengangguk faham selepas 2 pertuduhan dibacakan terhadapnya di Mahkamah Manjung. Perbuatan itu didakwa dilakukan di ladang kelapa sawit di Kampung Cina, Pantai Remis antara pukul 3 hingga 3.30 petang pada 5 Mac lalu. Bagi kesalahan tersebut, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, warga emas terbabit boleh dihukum mati atau dipenjara maksimum 40 tahun dan boleh dikenakan minimum 12 subatan. Mahkamah menetapkan tiada jaminan diberikan dan 29 Mei depan untuk sebutan semula kes dan serahan laporan patologi di Mahkamah Magistrate Pantai Remis.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah menghentikan bantuan allowance orang kurang upaya OKU kepada seorang penerima selepas terbongkar kisah hidupnya yang mampu memiliki Proton X7T hasil daripada aktiviti mengemis. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata selain allowance sebanyak RM450 dihentikan bermula bulan ini, pihaknya turut memberikan amaran dan meminta lelaki itu melengkapkan surat aku janji sebagai jaminan untuk tidak mengemis lagi. Dan siasatan lanjut juga mendapati bahawa beliau kini bekerja di sebuah syarikat bas sebagai penyelia shift dengan anggaran pendapatan 2,000 sebulan, Tan Sri Yang di-Pertua. Sebab itulah individu ini tidak boleh menerima bantuan kebajikan daripada JKM lagi. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan berhubung tindakan KPWKM dan JKM terhadap kes OKU yang tular di media sosial baru-baru ini. Lelaki yang cacat pada kedua-dua tangannya itu dilaporkan memperoleh pendapatan hingga RM500 dalam tempoh 5 jam hasil kutipan sumbangan orang ramai di pasar malam sebelum perbuatan itu berjaya dibongkar JKM Maran pada Februari lepas. Datuk Seri Dr. Noraini turut menjelaskan bahawa Akta Orang-Orang Papa 1977 tidak mempunyai hukuman punitif bagi golongan yang tertakluk di bawah perundangan itu mengeksploitasi kekurangan diri untuk menjana kemewahan. Justru untuk langkah jangka panjang bagi menangani isu orang papa dan gelandangan, KPWKM sedang melaksanakan kajian semakan semula Akta Orang-Orang Papa 1977 dalam usaha menambah baik pengendalian isu berkenaan. Baik, laporan Human Rights Watch HRW yang mendakwa kononnya berlaku penyiksaan dan kematian di depo tahanan imigresen adalah tidak benar. Ia disangkal Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Dewan Rakyat hari ini. Jelas Datuk Seri Saifuddin berdasarkan laporan berkenaan, Jawatankuasa Khas Parlimen telah memanggil KDN serta Jabatan Imigresen. Begitu juga Human Rights Watch bagi memberi keterangan. Saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku, di mana kes kematian, kem mana, di Berkenu, di Belantik, di Semenyih, di Pekan Nenas, di Tawau, di Bido, 20 kem, di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku seperti disebut. Satu cebis bukti pun tak dapat mereka kemukakan, tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Dakwaan HRW yang mengatakan tahanan bersesak-sesak juga tidak benar sedangkan kerajaan telah membelanjakan RM123 juta bagi menguruskan 20 depoh tahanan imigresen seluruh negara tahun lepas. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan asal Lim Guan Eng PH Bagan mengenai laporan baharu HRW yang mengkritik kerajaan kerana menindas pelarian di pusat tahanan selain mewujud kematian dalam golongan rentan dan kanak-kanak. Menurut HRW, laporan tersebut dikeluarkan berdasarkan temu bual terhadap 43 individu yang dikatakan pernah menjadi tahanan di depoh berkenaan. Peniaga di Bazar Ramadan mengambil inisiatif mengurangkan kuantiti makanan yang dijual bagi mengelakkan berlakunya pembaziran sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Ia juga salah satu cara untuk mengurangkan modal perniagaan sekaligus mengelakkan kerugian jika makanan tidak habis dijual. Wartawan Khadijah Faisal yang meninjau Bazar Ramadan di Ibu Negara petang tadi ada butirannya. Seorang peniaga nasi campur Suryati Abdul Khalid berkata, berdasarkan pengalamannya berniaga di bazar sebelum ini, dia tidak sampai hati melihat lebihan makanan terpaksa dibuang begitu sahaja dalam masa sama terpaksa menanggung kerugian. Dari segi kita kurangkanlah dia punya kuantiti pasal harga barang kan agak ekspensif. So kita kena kurangkanlah. Pasal kita pun tahu kadang-kadang orang tak berapa bukan tak boleh nak beli, boleh, tapi kalau orang boleh bajet, dia orang bajet sendiri. Kita kira kan, macam ayam biasa kita biasa buat 15 ketul macam tu. Sekarang kita kurangkanlah jadi 10, 12 macam tu. Tak boleh over sangat pasal kebanyakan sekarang bajet kan. Selain itu, ada juga peniaga yang berkongsi lebihan jualan itu di surau
masjid, persatuan atau golongan memerlukan berbanding ia dibuang. Kalau yang saya ni biasanya habislah. Tapi kalau yang tak habis tu time-time hujan. Tapi kalau ada yang tak habis tu saya akan hantar dekat surau. Macam tu lah saya akan agih-agihkan lah. Maksudnya saya elakkan daripada buang. Kalau macam tahun lepas-lepas tu macam yang mana tak habis ada orang macam persatuan lah ambil pusat-pusat tapi siapa semua dia orang ambil dia orang hantar ke ni lah ke anak-anak yatim tu dia orang kata. Selalunya memang sebelum balik tu kita bungkus awal lah, bukannya yang dah lama dah 2-3 jam tak. Kita orang bungkus. Selalunya orang minta kita orang bungkus macam tu, tak ada yang terbiar macam bungkus. Sementara itu, meninjau harga jualan, peniaga kuih muih Nasrin Nasir ketika ditemui berkata dia tidak menaikkan harga jualan sebagai langkah untuk menarik pembeli. Ada kot sebab kita masih lagi maintain harga, tak naikkan walaupun ekonomi sekarang agak rumit sikit. So kita maintain harga lah untuk pengunjung beli. Sisa makanan terbuang bukan sahaja menyebabkan pembaziran wang, malah turut melibatkan pembaziran tenaga, masa dan menyumbang kepada pemanasan global. Media tahun lalu melaporkan sisa pepejal khususnya membabitkan sisa makanan yang dikutip Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp ketika Ramadan meningkat setiap tahun. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan ketika itu berkata ia dibuktikan menerusi jumlah kutipan sisa pepejal ketika Ramadan tahun lalu yang mencatatkan sebanyak 252,521 tan berbanding 208,143 tan pada 2019 dan 44.5% daripada sisa pepejal yang dikutip merupakan sisa makanan. Tidak hanya tertumpu kepada peniaga, pembeli juga harus sentiasa beringat dan bijak ketika memilih dalam berbelanja di bazar Ramadan. Jangan terlalu ikutkan nafsu. Perlu diingat, masih ramai saudara se-Islam kita di luar sana yang berbuka tanpa juadah di depan mata. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Kementerian Kesihatan meneruskan operasi Ramadan tahun ini secara serentak di seluruh negara di semua premis makanan termasuk Bazar Ramadan yang beroperasi di seluruh negara. Operasi itu turut melibatkan pensampelan makanan bagi memastikan makanan yang disediakan atau dijual adalah selamat serta mematuhi Akta Makanan 1983. KKM dalam satu kenyataan berkata, aktiviti pemeriksaan yang dijalankan di sepanjang rantaian makanan meliputi peringkat sumber bahan mentah dan tempat penyediaan makanan bagi peniaga-peniaga yang telah dilesenkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ini diteruskan dengan aktiviti pemeriksaan di premis-premis tumpuan seperti hotel-hotel yang menyediakan bufet Ramadan, premis-premis pembekal bahan mentah dan juga premis-premis penyediaan ais. Pemeriksaan ini juga akan dijalankan dengan kerjasama pihak PBT masing-masing. Baik, selepas ini pesawat terjunam di udara, beberapa penumpang cedera. Masih bersama Berita Al-Hijrah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa berselindung mempertahankan pendirian Malaysia mengenai hubungan baik dengan Hamas. Katanya hubungan itu turut membantu menyuarakan perjuangan rakyat Palestin kepada dunia. Our relations with Hamas is the political wing of Hamas. And I make no apologies about it. And that engagement has helped at least to bring about the concerns, including about hostages. We do not have any connection with any military outfit or wing. I've clarified this to many of my European colleagues, the United States and many countries. Beliau menegaskan supaya Barat memahami punca asas kepada masalah yang mencetus konflik di Palestin. Beliau menentang sekeras-kerasnya naratif terpesong Barat dalam memahami konflik itu. But what I reject strongly is this narrative, this obsession
as if the entire problem begins and ends with the 7th of October. It did not begin with the 7th of October. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz dalam lawatannya ke negara itu. Jerman merupakan penyokong kuat negara haram Israel yang didorong rasa bersalah atas dosa silam Nazi yang menyembelih 6 juta Yahudi ketika Holocaust. Walaupun wujud perbezaan, Datuk Seri Anwar masih percaya ada titik temu mengenai isu Israel-Palestin, terutamanya mengenai penyelesaian dua negara. Penduduk Gaza di Rafah terpaksa berkongsi makanan ketika berbuka. Walaupun berkongsi sumber makanan yang sedikit, namun mereka tetap berbuka dengan penuh kesyukuran. Berbekalkan beberapa keping roti dan makanan gandum lain, kanak-kanak tetap berselera berbuka bersama-sama. Jelas terpancar keriangan di wajah mereka. Kanak-kanak lain memegang lampu hiasan Ramadan sementara menunggu roti masak. Bagaimanapun di sebalik kegembiraan tersebut, terselit kesengsaraan yang terpaksa dihadapi. Manakala tidak, tentera haram Zionis seakan-akan tidak berpuasa dan terus membunuh rakyat Palestin. Seorang pelarian mendakwa, dia tidak pernah membayangkan menyambut Ramadan dalam keadaan begitu. والله ما حضرنا شيء كله ايش بيمتلك النازحين غير المعلبات وشوي وبندوره وحاجات خفيفه ما فيش شيء ايش بده يمتلك الناس بتعاني في النزوح هان كل الاكل الموجود في رفح كله نوع واحد معلبات وفول وهذا المعلب ما فيش يعني الناس بتعاني بشده هان في الوقت هذا كناش نتمنى يجي رمضان واحنا في الحال هذا هو مالوش طعم ايش له طعم طعم الدم له ايش له طعم العذاب اللي احنا فيه والفرقه والهم والقهر ايش له طعمنا المر. Lebih 6 bulan di bedil Zionis, rakyat Palestin masih kekal bertahan walaupun terus diseksa. Namun keadaan lebih mencabar buat mereka apabila perlu menentang Israel ketika berpuasa. Terdahulu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memetik kenyataan Kementerian Kesihatan di Gaza yang memaklumkan sekurang-kurangnya 25 orang telah meninggal dunia akibat kekurangan zat makanan dan dehidrasi. Kebanyakannya adalah kanak-kanak. Sambutan Ramadan di Sudan berbeza berbanding tahun-tahun sebelum ini apabila negara itu berdepan konflik tidak berkesudahan antara tentera dan kumpulan separa tentera. Disebabkan perang, rakyat Sudan tidak dapat menjalani ibadah puasa di rumah sendiri dan terpaksa menyambut bulan suci itu di pusat pemindahan. Konflik yang semakin sengit sejak akhir-akhir ini menyebabkan rakyatnya menderita dan terpaksa hidup sebagai pelarian di negara sendiri. Lebih menyedihkan apabila tiada sebarang persiapan dibuat untuk menyambut Ramadan kerana keadaan yang terdesak. لكن هسه ما قدرنا نعمل حاجة. رمضان السنة اللي فاتت كنا في بيوتنا وهسه ياهو جينا قعدنا ياهو في المراكز وقاعدين نعاني بجد إنه نحن قاعدين نعاني معاناة شديدة لكن كلف الله قدرك احنا ما قادرين نعمل شنو إنه نقول الحمد لله دي قسمتنا كده الله أراد لنا كده. Konflik di Sudan mengakibatkan lebih 12,000 penduduk terbunuh dan beberapa perjanjian gencatan senjata yang ditaja oleh Arab Saudi dan Amerika Syarikat gagal menghentikan keganasan itu. Sekurang-kurangnya 12 penumpang cedera selepas pesawat syarikat penerbangan Chile, LATAM Airlines, mengalami masalah teknikal sehingga pesawat itu menjunam ketika dalam penerbangan dari Sydney ke Auckland. Penumpang yang tidak memakai tali pinggang keledar dilaporkan terpelanting dari tempat duduk dan ada juga yang tercampak ke siling pesawat. Menurut jurucakap syarikat penerbangan negara Amerika Selatan itu, masalah teknikal yang berlaku menyebabkan pesawat jenis Boeing 787 Dreamliner itu bergerak secara mengejut. Bagaimanapun pesawat itu selamat mendarat di lapangan terbang Auckland seperti yang dijadualkan. LATAM berkata terdapat 263 penumpang dan 9 kru dalam pesawat itu apabila ia mengalami pergerakan yang kuat. Sementara itu, penyiasat New Zealand hari ini merampas perakam penerbangan pesawat itu bagi mencari punca bagaimana ia boleh terjunam di udara.
Selepas ini, Qari Sarawak hidupkan majlis haflah di India. Sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah, khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Jadi mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mu'allaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Baik, Qari Sarawak Hadi Muhammad Syarkawi mengharumkan nama negara apabila terpilih sebagai Qari jemputan dalam haflah di India dan mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran mengikut taranum gaya Malaysia. Haflah atau Majlis Quran peringkat kebangsaan India itu diadakan di 4 daerah di Uttar Pradesh, iaitu antara negeri populasi Islam di India. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Menceritakan kembali pengalaman manisnya itu, dia bertuah kerana berada di dalam majlis ilmu yang cukup meriah, malah dikelilingi individu yang mencintai Al-Quran. Yang amazing sidak di India tu, walaupunnya programnya sampai pukul 2-3 pagi, tapi crowd nyanang kami. Yang macam nangga konsert, macam di stadium lah. Crowdnya nunggu sampai habis program. So meaning that pukul 3 pagi yang masih meriah lah. And bila kita baca pun, Sidat Sinun yang akan macam celebrate kita pembacaan ya, takbir, berzikir. Haflah ini diadakan di Madrasah Darul Qiraat Ubay Ibnu Ka'ab di Moradabad, Madrasah Darul Ulum di Meerut, Universiti Muslim Aligah di Aligah dan Madrasah Darul Ulum di Hasanpur dengan dibanjiri ribuan peserta. Beliau berharap haflah sedemikian juga dapat diperbanyakkan di Malaysia amnya dan di Sarawak khususnya bagi memupuk budaya mencintai serta mendekati Al-Quran. Terdahulu, Hadi ditemui berita Al-Hijrah di pejabatnya di Kuching. Baik, sebarang jemputan menyertai program atau aktiviti di sekolah yang melibatkan orang kenamaan perlu mematuhi garis panduan ditetapkan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, walaupun KPM tiada halangan kepada mana-mana pihak termasuk ahli politik dan badan bukan kerajaan NGO untuk menghadiri program di sekolah, namun ia juga tertakluk kepada pengesahan dan kebenaran KPM. Apa sahaja jemputan ya untuk pergi ke program-program sekolah menyertai aktiviti yang maknanya melibatkan orang kenamaan, ahli politik, NGO ya, mesti mematuhi garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada garis panduan jemputan tersebut mesti dipatuhi dan juga mendapat maknanya pengesahan dan juga kebenaran. Ya. Jadi ada proses dia. Jadi kena ikutlah proses tersebut. Fazlina berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Saga Siliau, Rantau Negeri 9. Sebelum ini, seorang ahli mesyuarat kerajaan negeri dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah mendakwa bahawa dirinya dihalang untuk hadir dan merasmikan program melibatkan pelajar di sekolah. Mengulas lanjut, jelas Fadlina, KPM sentiasa tegas terhadap kepatuhan garis panduan terutama melibatkan sekolah kerana ia melibatkan aspek keselamatan dan kepentingan pelajar. Sempena Ramadan, Yayasan Basmi Kemiskinan YBK mengagihkan bantuan makanan kepada 600 keluarga kurang berkemampuan di seluruh negara. Sumbangan itu setidak-tidaknya dapat membantu golongan fakir dan miskin menyediakan juadah sahur dan berbuka.
Pengurus Besar YBK Muhammad Sherhan Nizam Abdul Aziz berkata program Sinar Kasih Ramadan 2024 telah mengenal pasti keluarga yang layak menerima sumbangan wang tunai RM600 bagi membiayai keperluan ketika bulan puasa. Kita sasarkan tahun ini, kita sasarkan 200 kes. Jadi untuk permulaan sehari sebelum puasa ini, kita turun di Dusun Tua Hulu Langat. Kita untuk hadir pada 4 kes iaitu yang miskin tegar. Dan alhamdulillah kita dapat kerjasama yang baik pada hari ini dengan pihak sekolah Dusun Tua dan pejabat adun Dusun Tua. Dan kita turun hari ini di Sungai Congkak. Ada 4 kes yang kita dapati sangat-sangat memerlukan bantuan, di mana pihak YBK memberi sumbangan RM600 secara tunai kepada setiap keluarga yang kita turun. Beliau ditemui ketika mengagihkan sumbangan itu di Sekolah Kebangsaan Dusun Tua Batu 16, Hulu Langat siang tadi. Jelasnya program ini dapat membantu keluarga fakir, miskin dan asnaf terpilih melalui sumbangan diterima daripada individu dan organisasi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala meringankan beban saya dan bersyukurlah dapat ada juga membantulah. Program tahunan Sinar Kasih Ramadan sudah masuk tahun ke-16 sejak dilaksanakan bermula 2008. Sejak itu hampir 4,000 keluarga telah menerima manfaat daripadanya. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Harman dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.